Wuhu, Assalamualaikum, selamat datang ke channel. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita patut bersyukur walaupun ada perbalahan dalam politik yang agak tegang, terutamanya waktu musim pandemik ni. Sekurangnya negara kita ni masih lagi terkawal dan rakyat masih lagi tak melampau batas. Tapi berbeza dengan keadaan di Amerika Syarikat, yang mana rakyat dia yang ekstrim, ditambah pula dengan undang-undang senjata api yang depa yang agak longgar, yang menyebabkan berlakunya cubaan bunuh ke atas beberapa Presiden Amerika Syarikat. Daripada 45 Presiden AS, 4 daripadanya telah terkorban disebabkan perkara ni. Jadi hari ni aku akan kongsikan 8 cubaan bunuh Presiden AS yang menemui kegagalan. Tanggal 22 Februari tahun 1974, hampir menjadi hari terakhir Presiden AS ke-37, Richard Nixon. Pada hari itu, Sam ni dia telah merampas pesawat komersial dan dirancang untuk melakukan misi bunuh diri dengan menjunamkan pesawat tu menghentam White House. Namun pihak polis dapat tahu pasal rancangan ni, mereka pun pilah serbu pesawat tu. Ini membuatkan Samuel berputus asa sebab dia dah pun kena kepung. Kemudian dia membunuh diri dengan menembak diri dia sendiri sebelum pesawat tu terbang. Tanggal 5 September 1975, Presiden AS ke-38 Gerald Ford hampir dibunuh oleh Leonard Floyd. Dengan berpakaian serba merah, dia ni pergi dekat Gerald, dekat sebuah taman, dan dia ni cuba untuk lepaskan tembakan. Tapi tembakan tu tak berfungsi yang menyebabkan dia ni gagal membunuh Gerald. So Leonard ni pun kena tangkap, dan ketika perbicaraan dilakukan, peguam pendakwa Wayne Keyes mencadangkan hukuman berat ke atas Leonard ni. Sebab Leonard ni penuh dengan kebencian dan keganasan. So maybe Leonard ni rasa geram sangat dekat Wayne ni. So dia pun baling sebiji apple mengenai kepala Wayne ni. Presiden Barack Obama juga tak terlepas daripada cubaan bunuh. Yang mana pada tahun 2013, seorang pelakon tambahan dalam filem The Walking Dead dan The Vampire Diaries, iaitu Shannon Richardson, telah memasukkan serbuk resin ni ke dalam 2 pucuk surat. Lalu dia pun hantar dekat Barack Obama dan Datuk Bandar New York, iaitu Michael Bloomberg. Shannon ni dia pergi telefon pihak polis dan diberitahu suami dia yang buat semua kerja tu. Kemudian dinafikan oleh suami dia atas tuduhan yang dilakukan oleh Shannon ni. Suka-suka hati dia nak tuduh orang. Namun tuduhan tu gagal lepas penyiasat dia menemui bukti yang Shannon ni sendiri yang hantar surat tu. Mungkin daripada CCTV ataupun maklumat daripada orang awam. Shannon dijatuhkan hukuman 18 tahun penjara bermula pada tahun 2014 atas kesalahan cubaan membunuh Presiden Amerika Syarikat. Kisah yang satu ni sangat menarik sebab John Hinckley ni dia sangat minat pelakon Jodie Foster dan tu membuatkan dia cuba membunuh Presiden Ronald Reagan. John ni dia yakin Jodie Foster ni akan jatuh cinta dekat dia kalau dibunuh Presiden. Tanggal 30 Mac tahun 1981, John dia hampir membunuh Ronald ketika beliau meninggalkan Hotel Hilton dengan melepaskan 6 tembakan. Kejadian ni menyebabkan 4 orang tercedera, termasuk Presiden dan Setiausaha Akbar, James Brandy, yang lumpuh seumur hidup. Namun John tidak disabitkan atas kesalahan ni disebabkan faktor tidak siuman dan dia berada di bawah penjagaan institusi psikiatri sehingga September 2016. Kes ni mendapat bantahan daripada orang awam yang membuatkan Akta Pembaruan Pertahanan Tidak Siuman 1984 berubah. Akhirnya pada September 2016, John dibebaskan daripada institusi tu dan dia tinggal dengan mak dia. John Schrank mendakwa yang hantu William McKinley
iaitu Presiden AS ke-25 telah melawatnya dan menyuruh dia membunuh Presiden Theodore Roosevelt. Kejadian ini berlaku di G. Patrick Hotel, yang mana ketika tu Theodore ni tengah bagi ucapan dan John ni pun mengacukan pistol dan melepaskan tembakan dekat Presiden tu. Theodore terselamat daripada tembakan tu disebabkan peluru yang ditembak itu mengenai bekas cermin mata keluli yang diletakkan dalam poket kemeja dia. Namun beliau yang enggan menerima sebarang rawatan dan meneruskan ucapan selama 90 minit yang dimulakan dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu sama ada anda sedar saya baru saja ditembak, namun bukan mudah untuk membunuh saya. Selepas cubaan bunuh oleh Leonard Fromey, Presiden Gerald Ford berhadapan dengan satu lagi cubaan bunuh. Tanggal 22 September tahun 1975, seorang wanita bernama Sarah Jane Moore telah melepaskan satu das tembakan ke atas Gerald ketika beliau melangkah keluar daripada sebuah hotel. Tembakan itu tidak mengenai sasaran dan kemudian seorang orang awam telah menyelamatkan nyawa Gerald dengan merampas pistol itu dari tangan Sarah. Tapi kesian, balasan yang diterima lepas dia selamatkan Presiden tu telah merosakkan hidup dia. Ini disebabkan pihak media telah melaporkan segala mengenai hero ni, termasuk bagi tahu dekat orang awam yang Oliver ni seorang homoseksual, dan berita ni mengejutkan keluarga dia dan membuang Oliver tu, yang menyebabkan Oliver ni terjebak dengan masalah alkohol. Kemudian Sarah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas jenayah yang dilakukan, namun dibebaskan pada 31 Disember 2007 selepas 32 tahun dipenjarakan. Kemudian Sarah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa saya tak pernah ada niat nak bunuh orang, tapi ada tahap sehingga satu-satunya cara untuk kita menyuarakan sesuatu adalah dengan mengangkat pistol. Tanggal 15 Februari pada tahun 1993, Franklin Roosevelt telah diserang oleh Giuseppe Zangara dengan melepaskan tembakan ketika beliau sedang memberi ucapan di Miami, namun tembakan itu tidak mengenai Franklin. Walaupun tembakan itu mengenai 5 orang yang lain termasuklah Datuk Bandar Chicago, iaitu Anton Kermack, beliau berkata pada saat-saat akhirnya kepada Franklin, "Saya lega tembakan itu mengenai saya dan bukan tuan." Oscar Hernandez mendakwa diri dia adalah Nabi Isa dan Barack Obama merupakan Dajjal, dan disebabkan itu, pada tanggal 11 November 2011, Oscar memandu ke Washington dengan selaras senapang. Kemudian dia parking kereta yang jaraknya hanyalah 685 meter dari White House dan mensasarkan senapangnya lalu melepaskan tembakan ke tingkap di tingkat 2. Tapi cubaan dia sia-sia je sebab waktu tu tak ada siapa-siapa pun dalam bangunan White House tu. Itu sajalah untuk cerita aku hari ni. Kalau ada apa-apa, hampa boleh komen kat bawah dan jangan lupa subscribe. Bye.